Assalamualaikum dan selamat datang pendengar-pendengar sekalian. Saya Muhammad Elfi Reza dari Kenanga Futures Sendian Berhad ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana meluangkan masa berharga untuk menyertai webinar kami pada hari ini. Kami telah kembali dengan kempen di seluruh negara iaitu kempen Into the Future. Rebutlah peluang menangi hadiah bernilai sehingga RM30,000 Malaysia apabila anda memperdagangkan kontrak niaga hadapan dari Malaysia, Amerika Syarikat dan Hong Kong dari 1 Ogos 2020 hingga 31 Oktober 2020. Harap maklum bahawa dagangan hadapan dan option melibatkan risiko besar kerana faktor leverage atau manfaat melalui margin di mana ia mungkin tidak seberapa sesuai untuk segelintir pelabur. Webinar ini adalah semata-mata untuk tujuan pendidikan. Oleh itu, Kenanga Futures Sendian Berhad tidak akan bertanggungjawab sama sekali atas kerugian dan akibat yang timbul daripada penggunaan kandungan webinar ini. Sebelum bermula, kami ingin mengambil kesempatan ini untuk menjemput anda ke webinar Kenanga Futures seterusnya pada 27 Oktober 2020 yang bertajuk Applying Technical Analysis in Your Commodities Trading. Email jemputan akan dihantar kepada anda. Jangan ketinggalan. Jangan lupa mendaftar setelah anda menerima email. Seterusnya, jika anda mempunyai pertanyaan untuk pembicara kami, sila kemukakan soalan anda melalui kotak soal jawab di sebelah kanan atau bawah skrin anda dan beliau akan menjawab soalan anda selepas pembentangan. Hari ini kita mempunyai Encik Kamal Ali di sini dan beliau akan berkongsi mengenai pengenalan kepada niaga hadapan minyak sawit mentah iaitu FCPO. Oleh itu, tanpa berlengah lagi, saya ingin memulakan webinar kami dengan mengalu-alukan pembicara kami pada hari ini, Encik Kamal Ali. Encik Kamal, dipersilakan. Okey. Assalamualaikum semua dan selamat malam. Okey, pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir untuk meluangkan masa dengan kita Kenanga Futures. Malam ni insya-Allah kita akan mempelajari sesuatu tentang niaga hadapan minyak sawit mentah. Okey, sebelum kita mula, ini ada sedikit disclaimer. Okey, semua contoh-contoh yang kita akan tunjukkan bukanlah rekomendasi untuk beli atau jual. Okey, jadi untuk agenda pada malam ini, pertamanya kita akan ambil masa sedikit masa dalam 5 hingga 6 minit tentu untuk saya jelaskan basic niaga hadapan apa itu futures lah, futures contract. Dan lepas tu kita akan belajar sedikit tentang minyak sawit mentah dan spesifikasi niaga hadapan itu iaitu futures minyak sawit mentah ni. Dan segmen yang terakhir adalah kita akan tahu faktor ataupun kita mendalami faktor-faktor yang boleh mempengaruhi harga minyak sawit mentah, niaga hadapan minyak sawit mentah ni. Ini sebagai pedagang anda kena tahu faktor-faktor ni lah, yang faktor-faktor yang besar yang utama. Okey, jadi mukadimah dulu. Okey, kita nak jelaskan sikit apa itu futures lah, apa itu niaga hadapan secara asas ni. Okey, so jadi niaga hadapan adalah satu jenis derivatif. Maksudnya adalah biasanya instrumen ini digunakan oleh pelabur atau pedagang untuk mendapatkan ataupun untuk mengambil peluang kenaikan dan juga penurunan harga. Okey, jadi nilai produk ini adalah dia setiap derivatif ni dia ada underlying instrumen dia. so, tapi dia akan dapatkan nilai daripada indeks saham, komoditi atau kadar faedah lah. Untuk kes kita, untuk topik kita malam ini, niaga hadapan dia mostly berdasarkan komoditi. Okey, so, jadi kita tahu yang futures ini adalah salah satu jenis derivatif. Okey, ini jenis-jenis. Okey, kita dah forward kontrak hadapan, kontrak niaga hadapan iaitu futures, options dan juga swap. Okey, sebelum kita mula pasal futures, kita kena tahu sikit apa itu hadapan, iaitu kontrak hadapan, iaitu forward. Cakap sini tadi. Okey, so kontrak hadapan tu adalah perjanjian di antara pembeli dan penjual untuk membuat transaksi pada masa akan datang. Okey, maksudnya harga ditentukan pada waktu perjanjian dibuat. Perjanjian dibuat secara tertutup. Maksudnya between saya dengan anda, kita buat secara individu, tertutup. Okey, saya kata saya nak beli komoditi ni 3 bulan lagi. Tapi saya nak 3 bulan lagi pada masa akan hadapan lah. So kita dah buat perjanjian harga berapa, kontrak spesifikasi tu berapa kg saya nak,
harga jual yang anda nak jual kepada saya berapa. So kita dah set awal-awal, tapi saya dapat fizikal tu pada 3 bulan akan datang. Itu adalah kontrak hadapan lah secara asas. Contoh, ahli seorang peladang buah mangga, beliau menjagakan hasil stok buahnya akan ada lebihan sebanyak 100 kg dalam masa 3 bulan lagi dan ingin menjual pada harga semasa sebab beliau menjagakan harga akan jatuh pada masa depan. Jadi ahli boleh menjual kontrak hadapan mangga. Dia berjual, dia buat perjanjian dahulu tapi dia boleh menjual bagi fizikal tu dalam masa 3 bulan akan datang. Pembelinya pula adalah Abu, Abu seorang penjual buah mangga. Beliau pula perlukan 100 kg. Macam ahli dia ada lebihan. Abu ni pula perlukan 100 kg dalam masa 3 bulan lagi. Jadi dia nak beli pada harga semasa sebab Abu ni pula jangkakan harga akan jadi lebih mahal pada masa depan. Jadi dia berlawanan daripada ahli punya analisis lah. Jadi Abu boleh membeli kontrak hadapan mangga daripada ahli, tapi dia buat perjanjian yang antara ahli dan Abu lah. So ini adalah hutang lah, kau consider macam hutang, perjanjian untuk membuat hutang. Jadi biasa dia ada deposit 10%, 20% itu berdasarkan perjanjian ahli dengan Abu lah. Itu antara kontrak hadapan. Untuk niaga hadapan pula perjanjian futures ni perjanjian untuk membeli atau menjual sesuatu aset asas pada kuantiti dan harga yang dipersetujui pada masa hadapan seperti yang ditetapkan. So bunyi dia macam sama macam forward tadi, kontrak hadapan, tapi daripada segi futures ni pula dia ada market dia, dia ada pasaran dia yang menghubungkan pembeli dan penjual niaga hadapan. So itu perbezaan yang utama dia lah antara hadapan dan juga niaga hadapan. Forward dan juga futures. Ini contoh yang sama macam ahli dengan Abu. Dua-dua mempunyai masalah yang sama, problem yang sama. Jadi tapi untuk ahli dengan Abu ialah dia beli ataupun menjual kontrak niaga hadapan, futures ni pula. Apa beza dengan tadi, dengan hadapan tadi adalah ada pihak ketiga. Itu ialah futures lah, futures market lah. Iaitu pihak ketiga, bursa derivative exchange yang akan menghubungkan transaksi ahli dan Abu. So ahli nak menjual, menjual, Abu nak membeli. Tapi dia orang tak perlu cari pembeli atau penjual. Dia orang just saya nak beli, nak jual, tapi bursa ni pihak ketiga ni yang aturkan segalanya. Itu adalah futures lah. Dia lebih mudah dan lebih telus lah orang kata. Sebab apa? Sebab bursa derivatif ni juga akan menanggung risiko kalau perjanjian ahli atau Abu tidak terjadilah. Maksudnya macam 3 bulan akan datang, ahli atau Abu mungkin salah satunya tak berjaya memenuhi ataupun mempunyai masalah kewangan dan sebagainya. So mereka tak boleh memenuhi perjanjian tadi. Kalau ikutkan forward tadi, pembeli atau penjual yang belah-belah berlawanan tu akan tanggung risiko tu. Kalau untuk futures ni kita ada back by bursa lah. Dia akan bursa yang akan menanggung risiko tu. So dia lebih selamat lah. Ini contoh gambar rajah futures market. Ada orang tengah, ada bursa, pembeli yang menjual membuat order. Dan secara asasnya futures ataupun kontrak niaga hadapan ini adalah dia value dia ataupun harga naik, dia punya kenaikan atau penurunan harga tu berdasarkan basic ekonomi lah, iaitu permintaan dan penawaran ataupun supply dan demand. Macam kat sini contoh macam harga minyak sawit kita jelaskan nanti naik kalau cuaca tak kondusif. Jadi hasil pembuatan minyak sawit tu, kelapa sawit tu dia tak sebanyak yang inilah yang dijangkakan. So daripada situ harga mungkin naik sebab permintaan tinggi lah dan supply dia tak banyak. Ini contoh niaga hadapan yang lain. Jadi kita nak masuk ke segmen kedua iaitu pengenalan minyak sawit mentah. Secara asas kita nak belajar itu apa itu minyak sawit mentah lah, apa kepentingan minyak sawit mentah ni kepada khususnya kepada Malaysia lah, sebab kita antara eksporter dan produsen yang terbesar dekat dunia lah, kedua ke belakang Indonesia. Jadi minyak sawit ni adalah jenis minyak sayuran yang boleh dimakan ataupun edible oil lah dalam bahasa Inggeris dia. Dan minyak ni didapat daripada buah dan benih kelapa sawit lah. Minyak kelapa sawit ni, so kita punya minyak kelapa sawit ni adalah minyak yang antara minyak yang paling dipakai dalam dunia, macam sebab salah satu sebab dia cost dia sangat rendah untuk dihasilkan.
Jadi kebanyakan industri ataupun company-company syarikat-syarikat besar dunia yang buat produk hasil daripada minyak sawit ni boleh jimat kos yang banyak sebab dia boleh buat, sebab dia punya kos sangat efisien. Jadi penggunaan dia sangat-sangat luas minyak sawit ni, daripada aspek pemakanan, kosmetik dan bahan bakar. Sebagai gambaran yang saya boleh bagikan lah, kalau anda pergi ke supermarket kan 50% daripada produk-produk yang anda boleh dapat, especially dalam makanan ataupun dalam supermarket tu, at least ada daripada hasil ataupun minyak kelapa sawit ni. Mungkin ada daripada minyak dia, daripada extractor dan sebagainya lah. So 50% lah anggaran dia macam tu lah. So dia sangat-sangat luas penggunaan dia. Ini contoh-contoh produk minyak sawit dalam kehidupan. Saya pasti semua ni anda mesti at least pernah guna, atau dalam kehidupan sayang kita lah kan, coklat, shampoo, lipstick, sabun. Yang saya tandakan biofilm minyak masak ni adalah salah satu utama dia lah, minyak masak kan. Minyak masak ada salah satu penggunaan yang sangat-sangat luas dalam global, dalam dunia lah. Dan dia betul minyak sawit banyak menghasilkan, digunakan untuk menghasilkan minyak masak, minyak biofilm. Okay, ini sebagai contoh minyak sawiran globally lah. Globally kalau kita tengok pesaing dengan minyak sayur ni pun, palm oil kalau kita tengok kat sini paling banyak dalam dunia. Kalau kita tengokkan daripada tahun 2013 hingga tahun 1920, penggunaan dia saban tahun makin meningkat kan, makin meningkat. Kalau kita compare dengan dua terbesar adalah palm oil dan soybean oil kan, penggunaan minyak sayur ni. Maksudnya kalau kita tengok kat sini, dia merangkumi besar lah, peratus dia amat besar. Daripada segi sini 45 minyak palm oil, minyak sawit ni adalah tahun lepas adalah 71.48 million ton kan, penggunaan dalam dunia. Dan kalau kita tengok kat sini, soybean oil dan palm oil ni dia tahun ke tahun dia meningkat sangat-sangat sihat lah kan, naik dalam 2-3% setiap tahun. Kalau nak dibandingkan dengan coconut oil, olive oil, peanut oil dan yang lain-lain tu, dia agak stagnan, agak maintain kat situ kan, daripada segi demand. Tapi daripada segi soybean oil dan palm oil ni memang penggunaan sangat luas dalam pemakanan, dan as long as populasi dunia makin meningkat, penggunaan demand dia pun akan meningkat juga. Sebab saya cakap tadi, minyak masak, lipstick, semua kosmetik dan sebagainya memang normal pengguna akan gunalah setiap hari kan. So kalau daripada segi logiknya, population akan meningkat, penggunaan dia pun demand tu pun akan meningkat lah, palm oil dan soybean oil. Okay, ini list ataupun saya bagi, ini tak semua tapi ini top 5 lah, top 5 penghasil terbesar dan juga pengimport terbesar untuk minyak sawit ni. Ini data tahun lepas, tahun ini belum conclude lagi. Okay, so daripada penghasil terbesar, Indonesia memang first, 43 juta ton setahun. Kita nombor 2, tapi nombor pertama, nombor kedua ni agak besar lah gap dengan ketiga, keempat dan seterusnya tu. Sebab kita Indonesia, Malaysia merangkumi daripada segi penghasilan, merangkumi at least 80-90% minyak sawit dalam dunia kan. Jadi top 2 penghasil memang terbesar minyak sawit ni, memang dia dah merangkumi 80-90% penghasilan. Jadi kebanyakan minyak sawit memang berasal daripada kita dua lah, Indonesia, Malaysia lah. Indonesia paling banyak lah. Pengimport pula, ini baru tahun lepas, pengimport terbesar biasanya dia antara tiga ni lah. Dia antara tiga ni, dia India, China ataupun EU. EU adalah European Nation, Union, semua negara Eropah semua lah dalam EU lah. Jadi biasa top importer ni biasa kadang China first, kadang India first lah. Dia macam tu lah, dia bergantung. Tapi top 3 ni memang nama 3 ni lah, tak salah. Cuma kedudukan mungkin berubah sikit tahun ke tahun. Okay, daripada tahun lepas India lagi banyak. Okay, jadi kita tahu apa negara terbesar semua. Part ini saya nak import ni kena faham, India, China, EU adalah negara, tiga-tiga negara yang terbesar import. Jadi apa-apa
news yang berkaitan dengan pembelian mereka daripada kita ataupun Indonesia akan efek harga minyak sawit lah. So kita kena faham lah sebab dia orang import tu besar. Okay, jadi kita nak fahamkan sikit apa itu spesifikasi atau kontrak spek FCPO ni kan, niaga hadapan. Saya tahu niaga hadapan ni adalah instrumen kewangan kepada fizikal minyak sawit tu kan. Jadi kita kena faham. So FCPO ni adalah sejenis instrumen kewangan yang memperoleh nilai daripada minyak sawit mentah fizikal tu kan. Dan kita cakap minyak sawit, tapi yang inilah FCPO adalah instrumen kewangan kan, yang dapat nilai daripada jatuh harga demand supply daripada minyak sawit mentah fizikal tu. Dijadikan sebagai benchmark untuk pasaran minyak sawit mentah di seluruh dunia. Maksudnya satu dunia menggunakan harga FCPO Malaysia ni kan sebagai benchmark lah. Kalau harga dia jatuh, maksudnya dia satu dunia anggarkan yang harga minyak sawit tu jatuh kan. So dia juga benchmark. Digunakan sebagai medium untuk mengawal risiko. Okay, itu adalah satu asas yang tujuan untuk futures lah secara umumnya, memang untuk mengawal risiko. Settlement ataupun penghantaran secara fizikal, okay, ini kita akan jelaskan kemudian. Fizikal apa beza dengan tunai dan sebagainya. Dan dilancarkan pada 1980 di Kuala Lumpur Commodity Exchange, Kompleks Raya Bumi. Jadi macam saya cakap tadi, FCPO ni adalah dia pedagang-pedagang mendapat peluang untuk menggunakan FCPO ni untuk dalam penendahan dan menjana keuntungan daripada segi berdagang, hedging dan juga arbitrage lah. Okey, jadi sedikit spesifikasi yang saya nak jelaskan adalah aset dasar untuk FCPO adalah minyak sawit mentah. Okey, saiz dia adalah 25 tan. Maksudnya setiap kali anda beli satu lot FCPO ni dia bersamaan 25 tan metrik untuk minyak sawit mentah kan. Jadi kita dah faham dululah. Sebab tu bila harga fluktuasi harga minimum adalah RM25 untuk setiap lot yang anda beli. Maksudnya harga SPO macam tadi tutup 2914, kalau dia naik 2915, kalau anda beli satu lot anda untung RM25 kan, on paper. Maksudnya daripada segi RM25 basis tu berdasarkan 25 tan tu lah. Maksudnya sebab anda beli satu lot bersamaan dengan 25 tan. Jadi naik RM1 bersamaan dengan RM25 keuntungan kalau anda beli satu lot. Bulan dia adalah bulan terkini dan juga 11 bulan yang berikut, serta selepasnya bulan silih ganti sehingga 36 ataupun 3 tahun berikutnya. Okey, maksudnya sekarang ni bulan 10, bulan 10, 15 bulan 10, contohlah bulan 10, jadi maksudnya kita ada 11 bulan 11, 12, bulan 1 sampai bulan 9 tahun depan. Dan lepas 11 bulan tu dia akan silih ganti. Dia akan skip satu bulan sehingga tahun ke-3, 36 bulan lah, sehingga tahun ke-3. Waktu dagangan adalah Isnin hingga Jumaat. Ini waktu bila market buka lah, FCPO 10.30, 12.30, 12.30. Dan ada rehat 2 jam, 2.30 hingga 6. Dan diikut hari perniagaan wilayah. Okay, kalau wilayah cuti maksudnya FCPO pun market FCPO akan tutup. Hari dagangan akhir dia adalah 15 bulan, okay, dalam bulan terkini, atau jika hari 15 tu bukan business day, maksudnya dia akan tutup pada trading day semalam, satu hari sebelum. Okey. Kaedah penyelesaian secara fizikal. Okey, margin dia berdasarkan 13 Oktober dia 4,500 untuk start satu lot. Maksudnya kalau anda nak mula, modal anda adalah at least 4,500 lah untuk main satu lot. Kalau main 2-3 lot dan anda kena kali 2 atau 3 kat situ lah. Okey. Perbezaan penyelesaian kontrak niaga hadapan. Okey, kita tahu FCPO ni secara fizikal. So apa beza dengan tunai adalah bila tunai daripada segi bila kontrak anda expired kan, bila dah 15 bulan dah expired. Bagi tunai anda dia punya keuntungan ataupun kerugian hanya akan dimasukkan dalam akaun anda secara macam tunai lah kalau dia expired, dan anda dah tak ada position untuk bulan tu untuk tunai. Kan maksudnya bila once bulan tu futures anda expired, kalau anda beli futures yang settle secara tunai, kalau futures anda expired, kerugian atau keuntungan tu akan kreditkan dalam akaun anda. Macam tu je. Kalau ke physical lain sikit. Physical FCPO adalah physical . So physical, kalau bagi contoh kat sini,
anda beli 2005 kan. So untuk satu kontrak tu macam saya cakap tadi dah bersama dengan 25 tan. So untuk satu lot tu bersamaan dengan harga tu anda beli 2,500 kali dengan 25 lah. Itu 62,500 tu adalah value atau nilai keseluruhan niaga FCPO tu untuk satu lot kan, berdasarkan harga anda beli kali 25 lah. So jadi bila expired anda perlu sediakan 62,500 untuk terima physical tu 25 tan of minyak sawit tu. Jadi kalau anda tak nak fizikal 25 tan, anda kalau anda tak nak sediakan 62,000 tu dan dapat fizikal secara dapat CPO secara fizikal kan, hantar ke alamat anda kena liquidate ataupun close position anda before expired lah. Okay. Baik. Biasanya fizikal ni digunakan oleh hedgers ataupun industri-industri yang menghasilkan ataupun membuat minyak sawit lah, dia nak hedge ataupun dia nak lock in harga awal. So anda kena faham tu fizikal dengan tu. Okay, jadi FCPO lah secara market ni, secara FCPO market ni dia demografik dia kalau kita tengok kat sini ini dia last 7 bulan macam tu. So kalau kita tengok kat sini 40% lah, anggaran 41 ke 40% adalah institusi besar yang bukan lokal kan, bukan Malaysia, foreign institution. Kalau kat sini domestik kita adalah institusi besar kita yang adalah 11 hingga 12% contoh kan, secara kasar. Dan untuk domestic retail kita pun agak besar, maksudnya pelabur-pelabur, pedagang-pedagang runcit macam saya dengan anda yang kecil-kecil lah, yang bukan akaun biasa, 27-8% macam tu kan, 30% max maksudnya. So dan selebihnya local participant lah. So kat sini kita tengok yang institusi merupakan player terbesar kat sini, especially yang foreign institutions lah kan, at least 45%, 40% kan. Pula adalah volume dan open interest. Okay, volume open interest maksudnya volume adalah satu measurement ataupun satu ukuran yang menunjukkan dapat aktifnya suatu market tu kan, jual belilah transaksi. So volume kat sini kita tengok kalau kita segi tahun dia agak meningkat daripada 2010 hingga 2019. Kita tengok volume cuma dalam 3 tahun volume agak jatuh lah, tapi daripada segi 10 tahun punya pandangan tu, volume kita ataupun FCPO ni makin meningkat lah, maksudnya makin ramai participate dalam market kita kan. Open interest pula kita tengok yang line kat atas tu adalah pun meningkat juga. Open interest beza dengan volume, maksudnya open interest adalah pedagang-pedagang yang dah beli tapi tak close position lagi lah. Maksudnya open interest tu daripada segi, maksudnya kat sini kalau open interest tu makin naik, maksudnya makin ramai partisipan tu makin besar jugalah daripada segi jumlah dia. Okay, jadi untuk secara daripada segi tahunan statistik lah, kalau kita tengok kat FCPO ni, untuk tahun lepas punya statistik lah, okay. So volume harian kan, dia punya tahunan tu, volume harian purata dia sehari kalau ikutkan semua kontrak boleh cecah 44,000 kan, maksudnya volume sehari tu dalam secara keseluruhan kontrak boleh cecah sampai 44,000 dalam tu lah, dalam range tu lah. Dan kalau kita tengok open interest pula 213,000 kan, maksudnya futures ataupun CPO kita sangat-sangat aktif lah, maksudnya sangat-sangat liquid maksudnya, dan banyak partisipan maksudnya. Okay, mak dengar. Okay, and then daripada segi purata julat tu adalah hari dagangan tu, maksudnya daripada segi setiap tahunan tu FCPO kita naik, FCPO kita
naik turun dia daripada segi julat dia adalah RM38.60 macam tu lah. Kan maksudnya dia up and down daripada segi purata ialah 38 tick lah, lebih kurang kan 38 point. So 38 tick bersama dengan nilai hampir 950 sehari lah. Maksudnya daripada segi volatility itu pun agak tinggi kan. Maksudnya value berjumlah 950 tu bersama dengan 38 tick daripada segi hari dagangan tu anda boleh ambil kesempatan lah sebab dia sangat-sangat volatile. Itu yang kita nak cuba sampaikan. Okay, ini contoh trading platform kan, dia ada banyak bulan. FCPO dia ada code. Setiap code tu ada bersama dengan bulan dan tahun yang berbeza lah. Kan biasanya volume paling tinggi macam saya bulatkan hitam tu adalah bulan aktif dia. Okay, ni dan status syariah dia saya quote kat sini daripada segi daripada website SC Suruhanjaya Security kan, berdasarkan keputusan Majlis Penasihat ini tahun lepas kan, edisi kedua tahun lepas ya, 2019 dia Majlis Penasihat sejak 1997 kat sini dia kata memutuskan bahawa kontrak niaga hadapan ini tak lari daripada prinsip-prinsip syariah lah. Okay, so dia diharuskan. Dan kalau anda ada nak maklumat lanjut, anda boleh pergi ke laman web Suruhanjaya Security Malaysia, anda pergi kat development dan anda pergi Islamic Capital Market dan anda check kat resolutions of SC Syariah Advisory Council, dia ada PDF kat situ, anda boleh baca. Saya dah tunjuk tadi. Okay, jadi part ini adalah kita akan tahu faktor-faktor yang boleh mempengaruhi harga FCPO. Okay. Secara besar, secara umum, secara 7 faktor terbesar adalah, kita tahu FCPO adalah minyak sawit, dia adalah komoditi. Jadi dia sangat-sangat bergantung pada demand and supply kan. Dari segi demand kat sini adalah musim festival season semua, penambahan import daripada negara-negara terbesar yang kita dah tengok tadi kan, importer terbesar. Dan supply adalah penghasilan dan stok, production dan stok. Okay, maksudnya dari segi supply, berapa banyak produksi yang kita ataupun Malaysia dan Indonesia hasilkan dan berapa banyak stok yang dah ada kan. Dan ketiga adalah saingan harga minyak sayuran lain. Ini adalah kompetitor macam soybean oil dan kulit grape seed oil semua tadi lah. Dia ada juga minyak-minyak lain ni pun ada juga daripada prestasi dia orang pun ada efek kita punya FCPO. Dan keempat adalah faktor cuaca. Kelima adalah perubahan dasar import dan ekspor. Ini sama macam tadi, lagi banyak ekspor lagi bagus. Lagi banyak negara-negara lain yang import, yang buat dasar ataupun ubah meningkatkan import kepada kita dan Indonesia, dan maksudnya itulah demand yang banyak, permintaan yang tinggi lah kan. Dia macam tu balik, dia back to supply and demand balik. Dasar kerajaan ini based on kita punya kerajaan, kalau dia nak galakkan pembelian dan ekspor, dia akan buat goodies lah ataupun bagi banyak tax, pengecualian cukai dan sebagainya. So dia menggalakkan ekspor. dan yang terakhir adalah mata wang ringgit Malaysia kan, USD. Maksudnya kat sini secara logically ni, maksudnya sebab kita punya FCPO adalah kita price in dalam ringgit Malaysia kan, kita dah denominated dalam ringgit Malaysia. Jadi kalau ringgit Malaysia jatuh ataupun maksudnya banyak pembeli lagi suka lah, sebab maksudnya ekspor kita FCPO kita tengah murah lah kata kan, sebab bila ringgit kita jatuh jadi dia orang beli dalam ringgit, so jadi ringgit kita di consider as tak mahal lah. So biasanya macam tu lah, bila ringgit jatuh ada demand FCPO kat situ. Okay, ini contoh yang kita cuba sampaikan tadi. Okay. Biasa kalau macam contoh kat Lunar New Year kan, Chinese New Year, China meningkatkan pembelian daripada Indonesia Malaysia kan, sebab dia nak prepare dari segi pembekalan ataupun pemakanan daripada segi China lah, sebab di festive season kan. Dan sama macam di Deepavali juga kan, dia nak dekat macam sekarang ni next November is Deepavali kan, dan kita boleh tengok 2-3 hari ada sedikit lonjakan daripada segi FCPO lah, demand meningkat, India meningkatkan pembelian dari Indonesia dan sebagainya. Dan kalau musim IDVT pula, negara-negara Islam macam Pakistan, Bangladesh, negara Timur pun meningkatkan pembelian daripada Indonesia Malaysia.
Jadi daripada segi demand tadi, kalau permintaan meningkat, harga FCPO juga akan meningkat kan. Kalau supply dia maintain lah. Dan kat sini pun import terbesar kita macam kita dah tunjuk tadi adalah India, China dan EU kan, 3 terbesar. So apa-apa yang perubahan polisi ataupun daripada segi galakan dia orang nak import lebih daripada Indonesia, Malaysia, akan ada efek lah. News tu akan ada sentimen efek kita punya harga FCPO. Sebab kita tahu yang tiga-tiga ni adalah negara terbesar. So kalau dia orang meningkatkan lagi dia orang punya permintaan ataupun ekspor, harga FCPO akan secara logically akan naik. Okay. Dan kat sini kemelesatan ekonomi juga boleh memperlahankan permintaan makanan, dan ini juga boleh mengurangkan permintaan terhadap minyak sawit. Dan ini terjadi macam kita tengok bulan 3 itulah kan, satu dunia lockdown. So kemelesatan ekonomi berlaku, soybean oil jatuh, SPO jatuh, everything commodity menjatuh lah basically sebab kemelesatan ekonomi. Kalau kita tahu macam kemelesatan ekonomi dekat, contoh kalau berlaku kat India ataupun China pun boleh efek FCPO juga sebab kita tahu dia orang import terbesar kan. Tapi kalau dari segi global ni memang kan satu dunia mengalami demand dia tak banyak lah kan. Semua duduk rumah, so tak banyak kedai-kedai makan tak buka. Nak order minyak masak tak boleh. So secara logically macam tu lah. Dia efek dengan supply chain makanan juga. Okay. Sebab FCPO adalah komoditi. Dan ni contoh dasar kerajaan ataupun perubahan dasar negara import. Maksudnya kat sini kalau Malaysia nak increasekan macam bulan 3 bulan 4 itu lepas lockdown tu FCPO banyak jatuh kan. Jadi dalam bulan 5 bulan 6 tu Malaysia banyak bagi tax rendahkan tax lah untuk import FCPO. So dia nak menggalakkan balik kan, pembelian daripada kita dan ekspor lah. Ekspor kita akan meningkat lah. Dan dia akan mengukur balik GDP kita lah. So dia bergantung kepada dasar kerajaan jugalah kan. Sebab bila berlaku jadi sesuatu, biasanya government dunia akan buat polisi ataupun buat diskaun lah, kata diskaun tax lah apa semua untuk menggalakkan pembelian. So benda-benda macam ni pun boleh efek harga lah. Macam bulan 6 itu kita tengok daripada segi bulan 3 bulan 4 harga SPO banyak jatuh sebab kalau lockdown, dan dia start to pick up balik. Now dia start to recover balik lepas announce benda-benda macam ni lah. Kan, tax semua tu. Ini contoh, ini adalah data ataupun angka penting untuk industri minyak sawit ni lah yang anda perlu tahu. ITS AGSM spec ni dia adalah data orang kata data kargo ekspor yang dikumpulkan dekat tantan minyak sawit yang dikumpulkan dekat kargo. Okey, jadi dia akan keluar setiap 10 hari bulan kan, 10 hari bulan, dan lepas tu adalah setiap hari kelima, maksudnya 15, 20, 25 dan 30 macam tu. Dia 10 dan 5 macam tu. Dia akan bagi tahu berapa banyak ekspor yang di-collect untuk SPO lah. So anda akan tahu start 5 hari bulan 10 dan 15, 20, 25, 30 ada data ni keluar. Ni untuk ekspor saja. Dan data yang penting daripada MPOB adalah Malaysian Palm Oil Board kan, Malaysia punya Palm Oil Board. Dia akan keluar pada 10 hari bulan. Okay, ini agak holistic sikit, komprehensif sikit sebab dia ada ekspor, produksi dan stok bulanan. Okay, dia akan keluar setiap 10 hari bulan. Kalau cuti maksudnya dia akan keluar pada esoknya lah. Pada esoknya. So hari perniagaan lah. So kat sini kita akan tahu daripada segi bulanan tu, ini adalah pedagang-pedagang besar ataupun pelabur-pelabur saja akan keep track dengan ni sebab dia bukan saja ekspor, dia ada berapa banyak produksi yang dihasilkan bulan tu dan berapa banyak stok. So ini memang macam supply and demand punya data lah kan. Ekspor kan demand kan berapa banyak, kalau ekspor tinggi, demand tinggi lah. Produksi dan stok tu dia more to supply side kan. So dia kena balance between tu. Nanti saya akan tunjuk CV mudah sikit lah macam mana nak kaitan ekspor, produksi dan stok bulanan. Dan selepas adalah persidangan industri ini adalah dia setiap tahun biasanya ada kan, macam POC dan GAPKI lah. GAPKI adalah Indonesian punya palm oil punya persidangan biasanya. Macam tahun ni untuk kita virtual POC ni dia buat
secara maya lah, alam maya. So selalu dia ada persidangan fizikal, tapi tahun ni sebabkan pandemik, so dia akan buat secara virtual kan. Jadi anda boleh tengok dekat website dia, Virtual POC 2020. Anda boleh tengoklah dan boleh cuba daftar untuk tahu perkembangan. Biasanya pandangan tahunan ni maksudnya outlook lah, maksudnya untuk 2020 dia buat persidangan ni dia untuk apa pandangan terhadap industri palm oil untuk tahun depan. Macam itulah. So anda boleh anggarlah macam mana industri punya perspektif. Ini contoh MPOB ni, Malaysian Palm Oil Board. Dia akan keluarkan, anda boleh follow dekat diorang punya Facebook, Twitter ataupun website dia, anda boleh pergi. Kalau kami saya cadangkan follow Facebook lah, sebab saya pasti semua kita ada Facebook, dan bila every time bulanan keluar tu dia akan compare, dia akan post data-data macam ni lah. So dia akan compare September versus August kan, setiap 10 bulan tu. So anda boleh jejak daripada segitu lah. Yang saya kotakkan tu adalah macam kat sini yang penting, ekspor, produksi dan stok bulanan. Yang saya kotakkan warna dalam kotak tu adalah CPO production, palm oil stock, palm oil export. Okay, ini data yang penting biasanya, yang akan efek harga minyak sawit FCPO tu kan. Kalau dia meningkat, kalau produksi meningkat dan ekspor meningkat, dia akan efek secara kuat ataupun tak kuat lah, bergantung pada data interpretation tu juga kan, dengan analysis estimate. Ini contoh cara secara mudah lah, secara mudah. Ini tak ada 100%, tapi ini secara mudah yang anda perlu faham daripada segi production, stock dengan ekspor lah. Macam kita cakap tadi, mostly bila cakap production, maksudnya itu adalah production dengan stock adalah supply kan. Kita tahu supply and demand, supply side lah. Ekspor adalah daripada segi demand tu lah, berapa banyak kalahkan ekspor. So kalau kat sini secara mathematically lah kan, secara mathematically kalau demand tu meningkat kan, tapi supply sama, supply mungkin sama ataupun tak meningkat sebanyak ini, mendata lah orang kata, dan harga tu ada possibility untuk good untuk harga lah, bullish untuk harga kan, sebab demand tinggi, supply maintain, jadi harga tu akan bullish. Okay. Kotak kedua ni adalah kalau demand dia start to berkurang, supply pula meningkat, jadi harga tu akan jatuh lah secara kasar, secara logically harga ni jatuh sebab demand supply lagi tinggi pada demand. Okay. Kalau demand meningkat tapi supply menurun pula, harga akan tambah bullish lah kan. Tadi demand macam kotak first tadi, demand meningkat tapi supply maintain, so harga dia pun ada cenderung kat arah bullish lah kan, meningkat lah. Kalau demand meningkat tapi supply menurun pula, harga dia memang bullish dah lagi kuat kan, sebab dia berlawanan kan. Kat sini demand kat sini pula, kalau demand menurun, supply pun menurun, harga pun lebih kurang sama. Dia agak flat lah kan. Tapi dia bergantung juga kan, dia tak ada straightforward. Maksudnya kalau demand tu reduce by 10%, supply pun 5%, mungkin dia ada lain sikit kan. Harga mungkin naik sikit atau bullish bearish, bergantung. Tapi daripada segi logically, kalau demand kurang, supply pun kurang, dia harga pun sama, dua-dua jatuh. Dan kalau demand dengan supply naik, meningkat, naik selari, macam harga pun harga maintain lah, harga sama. Tapi ini pun bergantung juga. Kalau macam saya cakap tadi, kalau demand dia meningkat, dua-dua meningkat, tapi supply dia meningkat lebih sikit daripada demand kan, lebih sikit walaupun dua-dua meningkat, so harga dia mungkin ada sikit jatuh, more tu jatuh lah sebab supply slightly tingkat lebih sikit kan. Tapi ini secara kasar lah, saya umum lah, yang anda perlu faham dari segi supply demand dengan harga, dengan relationship dengan harga. Okay, ini data MPOB. Okay, setiap bulan nanti kita tunjukkan data, dia akan setiap bulan MPOB akan keluarkan production, export dan stocks kan. So ini kita comparekan daripada bulanan dengan harga is line warna purple tu. Kita tengok sini lah, kalau stocks, kita tengok awal-awal tahun stocks agak tinggi lah, tapi export lebih kurang tak banyak kan, export tak banyak, production pun maintain sama. So kalau kita tengok situ,
harga dah agak merata kan, agak jatuh sikit lah, tapi dia tak terlalu drastik, dia slow and steady pun jatuh, tapi dalam masa 6 bulan dia boleh kata jatuh lah. Tapi bila stocks tu start to makin berkurang, tapi ekspor tu maintain kan, produksi pun meningkat sikit, tapi ekspor stok dia jatuh banyak kan, daripada segi akhir tahun quarter 2 dengan quarter 1. Dan dah boleh tengoklah harga dia start to naik. Dan ini hanyalah data MPOB dengan harga saja. Dia tak termasuk China punya pembelian, meningkat pembelian, government polisi semua. Okay, so anda tak boleh tengok secara macam ni sajalah. Tapi ini saja saya nak bagi overview lah macam mana kan beli produksi. Ini tak termasuk faktor luar lah. Ini just data MPOB saja. Okay. Ini contoh-contoh news lah yang boleh bagi impak kepada harga FCPO kita. Macam kat sini, macam saya cakap tadi, bulan 6 itu betul government Malaysia dah lowered dia punya tax. Untuk Jun dia lowered export duty ke 0% kan. So itu menggalakkan pembelian daripada India dan importer lain. So itu adalah good for harga FCPO untuk naik. Ini contoh news kedua. Kita tahu EU tadi kan, EU adalah salah satu importer terbesar minyak sawit. So kalau ada news yang macam kita tahu yang tahun lepas EU dah mula movement untuk ban minyak sawit lah. Kita lah Indonesia, Malaysia, sebab isu daripada segi penghutanan semualah kan, environment punya isu lah kan. Jadi daripada segi situ nampak impact daripada minyak sawit kita lah kan, sebab EU ni ada yang consumer terbesar kita dan importer terbesar Indonesia dan Malaysia daripada minyak sawit. So kalau ada news macam ni, it's not good for FCPO lah. Ini 2 hari lepas, 13 Oktober, yang bila kita tahu yang China punya minister, I think, saya rasa minister dah tak melawat kat Malaysia dan dia ini Menteri Luar Datuk Seri Syamsuddin Tun Sen yang buat persidangan itu, dia kata yang China committed untuk beli 1 juta tan minyak sawit Malaysia dari sehingga 2023 kan. So kat situ dia dari segi sentiment is good for kita punya FCPO, sebab dia dah committed kan, dia akan membeli 1 juta sehingga 2023. So dia ada sedikit sebanyak bagi positif kat minyak sawit. Ini saya ambil daripada Bloomberg. Faktor musim ataupun perata bulanan ni macam biasanya kalau kita tengok dari segi performance lah, peratus lah, yang ini semua peratus lah, negatif, maksudnya negatif peratus terjatuh 3% lah contoh. Ini kalau warna hijau is menaik 1.54%. So macam tu lah. So daripada segi 2020 hingga 2015 ataupun 5 tahun secara peratanya, atas sekali tu adalah 5 tahun punya purata lah. Maksudnya kat sini kita tengok daripada segi 5 tahun lepas, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Maksudnya awal-awal first quarter tu tendensi dia untuk FCPO ni jatuh ada tinggi sikit lah kan. Tinggi sikit kalau berdasarkan performance 5 tahun. Sebab kita tahu komoditi macam FCPO ni adalah boleh katakan seasonal ke musim, sebab dia melalui proses penanaman dan ambil hasil selepas few months tu. So and then kita tahu yang hujung tahun biasanya Malaysia ada monsoon kan. Ada monsoon season yang boleh effect daripada segi produksi FCPO kita. So daripada segi 5 tahun ni kita tengok quarter 2 punya tendensi lebih hijau, lebih bullish lah kan, secara purata lah kan. So anda boleh tahu kat situ seasonal dia lah. Ini adalah 9 tahun pula. Daripada segi 2011 hingga 2020, maaf ya, November dan Disember 2020 tak keluar lagi. So, dia mungkin akan efek sikit situlah. Tapi kalau kita tengok 5 tahun dengan 9 tahun ni lah, dia still ada perubahan sedikit daripada segi purata tahun 9 tahun dan 5 tahun. Tapi daripada segi quarter 1 dia memang kebanyakan dia FCPO akan ada kejatuhan kan. Tak banyak tapi daripada segi peratus tu, tapi dia ada bias kat situ lah.
Itu pun sebab awal tahun ni FCPO jatuh banyak, so dia mungkin dia effect daripada segi mathematically kat situ lah. Tapi macam 9 tahun kat sini, yes, bulan Oktober, November, Disember, kita tengok 5 tahun pun cenderung ke hijau lah kan. So at least kalau anda benda ni mungkin bergantung pada trading style anda. Kalau anda main sehari 2 hari mungkin tak ada masalah, nak short ke apa tak ada masalah. Tapi kalau anda nak jenis yang swing yang main 3 minggu, 4 minggu, sebulan tak tahu kan, 2 minggu ke 3 minggu, kalau anda in between hujung tahun ni, kalau anda nak short mungkin patut kurangkan sikit dari segi position lah, sebab anda tahu yang bias hujung tahun adalah more to based on performance bulan-bulan lepas, tahun-tahun lepas. Dan ini adalah saingan harga minyak sayur lain yang boleh affect harga soybean oil kita. Ini saya listkan betul minyak oil yang lain lah, dari segi Dalian, IMX. Crude oil pun ada sedikit sebanyak effect, kita tahu, and then canola oil kan. Tapi yang main one yang utama adalah soybean oil lah biasanya, sebab soybean oil adalah minyak kacang soya yang di listed dekat CPOT ataupun CME ataupun USP market lah. Ini adalah kompetitor soybean oil, sebab kita tahu soybean oil dengan minyak sawit ni adalah kedua top 2 terbesar dari segi penggunaan. So dia adalah kompetitor lah di antara soybean oil dengan FCPO. Ini adalah korelasi, maksudnya hubungan lah, maksudnya kita buat matematik punya ni. Kalau tengok soybean oil, korelasi dia agak tinggi lah, 27-28%. Saya rasa lebih sebenarnya, tapi ini based on kiraan matematik like pure ni lah. So anda boleh nampak 28% kan. Jadi soybean oil ada harga dia, korelasi, ada efek dengan minyak sawit mentah. Tapi kalau kita tengok daripada segi chart, kita tengok daily chart lah, memang CPO selalunya mungkin lambat sikit, tapi pergerakan hampir sama daripada segi movement up and down tu. Harga soybean oil belah kanan dia sen dalam USD, harga minyak sawit belah kiri, iaitu 2008-2007 now. Tapi daripada segi kat sini kita tahu dia ada korelasi, ada movement lah. Sebab kita tahu soybean oil dia list dekat US market, dan bila US market dia aktif pada waktu malam. So and CPO pula kita waktu malam kita tutup. So apa yang berlaku kat soybean oil daripada segi news drastically atau apa news tu, dia akan ada efek dekat SPO pada keesokan hari ni bila market buka. So dia macam tu lah, bila SPO aktif, soybean oil tak aktif, sebab dia beza daripada segi waktu lah. Tapi bila apa jadi news dekat soybean oil overnight tu, kita kebanyakan kebiasaan dia ada efek daripada ke FCPO. Okay, jadi sebelum saya tamatkan kita punya webinar malam ni, saya nak cakap dengan servis yang kami tawarkan lah. Untuk Kenanga Futures, kita tawarkan platform trading yang anda boleh akses kat komputer dan juga app. Kita akan bagi komentari, daily commentary berkenaan dengan FCPO, FKLI, soybean oil yang kita cakap tadi semua, crude oil, gold semua, iaitu US market. Kita bagi komentari juga news dan macam mana nak trade lah, long atau short dan sebagainya. Kita akan bagi sedikit, at least anda bersedia lah sebelum market buka. Dan kita juga ada 23 jam trading desk untuk bantuan berkaitan dengan platform dan account trading. So kita agak hampir satu hari lah kita ada kan, untuk kalau anda ada problem, masalah platform dan sebagainya, anda boleh call. Dan kita juga ada news blast ataupun notifikasi berkaitan dengan pasaran melalui email dan WhatsApp. Okay. So Cik Kamal, adakah ada apa perkara lain yang anda ingin tambahkan sebelum kami mengakhiri sesi ini? Okay, ya ada. Dia SPO ni ada banyak lagi info dan banyak lagi daripada segi details yang anda kena tahu lah. Daripada segi, macam saya cakap tadi, supply demand anda kena tahu, data-data penting anda kena tahu. Kalau anda nak jenis yang actively berdagang in and out trading pun anda kena tahu, at least baca technical analysis lah, baca chart. Situ anda boleh tahu daripada segi risiko management semua tu. Jadi saya punya nasihat adalah, kalau anda nak trade jenis yang aktif lah, in out and day, anda kena tahu baca chart, sebab kita tahu yang FCPO ni satu margin
leverage. So dia boleh bagi keuntungan yang banyak, tapi boleh bagi loss yang banyak juga, besar juga. Jadi anda kena buat risiko management yang sangat penting. Bulan depan, November, 10 hari bulan, saya ada satu webinar yang berkaitan dengan analisis lah, teknik analisis. Ya, anda boleh apply ke FCPO juga. So kalau anda nak tahu lebih detail, jam webinar malam ni more to introduction, apa itu FCPO, apa itu faktor-faktor yang boleh increase. So kalau next month punya webinar, dia more to pedagang lah, macam nak trading dari segi chart dan sebagainya. Jadi kalau anda nak more involved dan nak start mula, anda boleh daftar kita punya webinar pada 10 hari bulan November. Okey, kita rasa itu saja. Okey, terima kasih Encik Kamal. Dan sekian saja webinar kami pada hari ini. So, kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudi luangkan masa untuk menyertai webinar kami pada hari ini. So, sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan lebih lanjut, boleh hantarkan email kepada kami di bcrm@kenanga.com.my. Kami menghargai anda berada di sini dan berharap anda dapat menikmati webinar pada hari ini. So, sila luangkan masa sebentar untuk menilai webinar kami dan maklum balas anda amat kami hargai. Sekali lagi, jangan lupa untuk mendaftar ke webinar kami yang seterusnya di 27 Oktober 2020. Terima kasih sekali lagi kerana menyertai kami dan harap dapat berjumpa lagi pada acara seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What are you clicking? Click KenangaFutures.com.my, Malaysia's leading derivatives broker.